Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah muslimah di Masjid Al-Muttaqin pada pagi ini? Sihat semuanya? Saya harap semuanya sihat. Ya. Jadi macam mana? Dah buka kitab masing-masing? Sudah? Saya harap sudah lah ya. Lama juga tadi kita tunggu. Patut start pukul 10 kan? Saya bagi masa juga tadi sampai 10.12 untuk kita mulakan kuliah pada pagi ini. Okey, baik. So, macam mana? Kita masih ingat lagi apa yang kita bincangkan pada minggu lepas? Minggu lepas kita bincangkan tentang apa, Muslimah? Kita berada di hadis yang keberapa? Boleh tulis sesiapa yang mengikuti pengajian kita pada minggu lepas, kita berada di hadis yang keberapa? Sudah Ustazah? Ya, sudah. Okey. Baik, saya tahu sudah bersedia. Tapi soalan saya ni jawab. Dah ni, apa ni? Hadis yang keberapa kita pada hari ini? Yang ke-35. Terima kasih Puan Faridah kita di situ. Okey. Hadis kita yang ke-35. Baik, jadi hari ini kita akan menyambung perbincangan hadis kita yang ke-35. Ya, boleh buka kitab masing-masing. Kita berada di halaman yang sebentar ya. Halaman yang ke-317. Okey. Halaman 317. Kita di sini. Admin boleh tutupkan bannernya di bawah sana. Sebab ya, terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih. Jangan tidur ya di belakang situ. Okay. Baik, terima kasih Muslimah. Kita berada di hadis yang ke-35 dan sedang membincangkan berkenaan dengan adab sosial. Ya, jadi hadis kita yang ke-35, saudara takkan baca lagi lah. Kena baca lagi. Taklah kan, sebab mungkin boleh dilihat semula di situ. Mungkin kalau saya nak paparkan kembali, ya, hadis kita yang ke-35 ada banyak adab sosial yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam hadis ini, iaitu mungkin boleh kita simpulkan sahaja berkenaan dengan hadis kita yang ke-35 ini. Di sini Nabi SAW berpesan kepada kita supaya la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu, hinggalah ke akhir hadisnya. Jadi dalam hadis ini, ya Muslimah, Nabi SAW ingatkan kepada kita supaya apa? Jangan jadi orang yang saling berdengki atau saling mendengki. Jangan saling meminta membeli dengan harga yang tinggi tapi bukan untuk tujuan membelinya. Tapi kerana apa? Kita nak menipu orang itu tadi. Dia saling membenci, saling menikam belakang. Kan? Jangan kalian menjual di atas jualan orang lain. InsyaAllah semua ciri-ciri ataupun semua sifat-sifat yang Nabi SAW larang untuk kita ada ini, kan, kita akan bincangkan satu persatu. Ya, kita akan bincangkan satu persatu. Cuma hari ini kita masih lagi berada pada perbincangan yang pertama berkenaan dengan apa? Berkenaan dengan dengki. Berkenaan dengan dengki. Sebab pada minggu lepas perbincangannya kita dapati dalam kitab kita diberikan kepada beberapa kategori mereka yang dengki. So kita nak tahu orang tu dengki tu pada tahap yang mana, pada kategori yang mana. Kan? Jadi pada minggu lepas kita bincangkan kategori yang pertama. Betul tak? Saya bincangkan minggu lepas orang yang dengki, okay, dia ada beberapa
peringkat ada beberapa kategorinya. Ya, pendengki ada beberapa kategori. Jika kita buka pada muka surat kita yang ke-318 ya, Muslimah, di situ kita dapati ada perbahasan tentang mereka yang dengki pada tahap yang pertama ataupun pada kategori yang pertama. Panjang juga ya, Ustazah jelaskan pada minggu lepas. Ada beberapa keadaannya mereka yang berada pada kategori yang pertama, kan? Kalau kita lihat di sini, kategori yang pertama pada minggu lepas, orang ini dia berusaha supaya nikmat yang ada pada orang yang dia dengki hilang dengan perbuatan zalim. Dia akan pastikan apa yang dia dengkikan ataupun orang yang dia dengki itu tadi hilang nikmat tersebut. Tak kira dia buat daripada sudut apa sekalipun. Sama ada daripada sudut ucapannya ataupun daripada sudut perbuatannya. Ya. Kita juga bincangkan pada poin kita di sini berkenaan dengan kategori yang pertama, dia akan berusaha supaya nikmat yang dia nak hilangkan itu tadi berpindah pada diri dia. Betul tak? Kita bincangkan tentang hal yang sedemikian. Tapi tak semestinya mereka yang dengki pada kategori yang pertama ini, dia hendak nikmat itu berpindah pada diri dia. Bagi dia, kalau dah hilang pun dah, Alhamdulillah dah. Okay. Tak boleh guna perkataan Alhamdulillah ya. Okay. Dah hilang tu nikmat tu pun dah bagus dah. Puas hati aku. Ini sebagaimana yang kita bincangkan pada minggu lepas. Ia adalah sifat iblis la'natullah. Yang mana dia berusaha. Betul tak? Bersungguh-sungguh untuk mengeluarkan Nabi Adam AS daripada syurga. Sebab apa? Bagi dia, sebab dia dah keluar daripada syurga tu. Bukan dia nak masuk syurga tu, tak. Tapi dia yang tak dapat, tapi dia yang telah dikeluarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala daripada syurga itu tadi, dia hendak Nabi Adam juga sama-sama turut keluar daripada syurga. Sama-sama dengan dia. Tapi adakah dia nak masuk balik ke dalam syurga itu? Tidak. Maka di situ jelas kepada kita, ada orang yang dengki tak semestinya, yang pada kategori yang pertama ni ya, Muslimah, tak semestinya dia ingin nikmat orang itu dia peroleh. Tak semestinya. Bagi dia, dah hilang tu pun dah cukup baik, dah bagus dah. Dan dia akan usaha untuk menghilangkan nikmat-nikmat yang ada pada orang yang dia dengki itu tadi, tidak kira daripada sudut perbuatan ataupun ucapannya. Dia akan usaha, sehabis usaha dia untuk melakukan hal yang sedemikian. Jadi ini adalah mereka yang dengki pada kategori yang pertama. Kan? Kemudian saya juga ada sebutkannya berkenaan dengan tentang surah Al-A'raf ayat 11 hingga yang ke-22. Lalu saya juga ada sebutkan berkenaan dengan sabda Nabi SAW yang menyatakan berkenaan penyakit umat-umat sebelum kalian yang pada hari ini dia menjalar dalam diri kalian, iaitu dah meresap dalam diri kita ni dan sedang berjalan dalam diri kita. Iaitu Nabi kata apa? Hasad dan kebencian. Nabi juga sebutkan sifat ini, sifatnya adalah mencukur. Bukan cukur duit orang, bukan gitu. Tapi Nabi sebut di sini, ia mencukur agama kita bila kita biarkan sifat itu menjalar di dalam diri kita. Okey, sebab itu kita perlu berusaha untuk menghilangkan apa-apa sifat dengki ataupun apa-apa perasaan dengki yang ada dalam hati kita. Jadi ini adalah kategori yang pertama yang telah kita bincangkan pada minggu lepas. Dan hari ini kita akan masuk pada kategori kita yang kedua. Ya, kategori kita yang kedua ialah masih lagi pada orang yang dengki, tapi bagaimana keadaan orang yang dengki pada kategori yang kedua ini. Baik Muslimah, kita lihat begini. Perbincangan tersebut ada pada kitab kita di muka surat 319 ya, pada perenggan setelah hadis yang dabba ilaikum da'ul umami qablakum tu, ya. Di bawah itu kita ada satu perenggan yang baru, kan? Kita akan mulakan pembacaannya daripada perenggan tersebut. Ya, baik.
Imam Ibn Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya ini, beliau menyatakan begini. Di antara manusia, di antara manusia juga ada yang apabila dengki kepada orang lain, dia tidak bertindak melakukan apa yang menjadi tuntutan dengkinya dan juga tidak bertindak zalim kepada orang yang didengkinya, baik dengan ucapan maupun tindakan. Beza kan dengan orang yang pertama tadi, betul tak? Kalau yang pada kategori yang pertama tadi, dia berusaha untuk hilangkan. Dia dengki. Saya tak suka. Dia tu naik pangkat. Orang pertama saya bagi contoh. Orang pertama. Aku tak sukalah dia tu naik pangkat. Dalam hati dia ni, dia usaha, maknanya dia plan something, tak kira. Sama ada daripada sudut ucapan ataupun perbuatan untuk menjatuhkan kawan yang dinaikkan pangkat itu tadi. Kalau daripada sudut ucapan, dia akan usaha memfitnah kawan itu tadi. Ucapkan ucapan yang tak baik, maknanya beritahu kepada bos ke apa kan, adik ni tak bagus ke apa, dia pecah amanah, kita fitnah. Pelbagai macam perkara. Supaya apa? Jawatan itu dia tidak miliki. Kemudian, kalau dia buat daripada sudut tindakan, maknanya perbuatan tu tadi kan, mungkin dia akan buatlah apa-apa perkara yang menyebabkan, daripada sudut tindakan lah kan, yang menyebabkan orang itu tadi hilang pangkatnya. Ini kategori yang pertama. Tapi kita ada jenis yang kategori kedua. Kategori yang kedua, dia memang dengki. Ya. Dalam hati dia ni memang tak suka apa yang diperoleh oleh temannya itu tadi. Sebab itu, kalau kita nak simpulkan begini. Dengki pada kategori yang kedua ialah apabila dengki pada orang lain tetapi tidak melakukan apa-apa tindakan yang dikehendaki oleh dengkinya. Maknanya, dia tidak buat perkara-perkara yang menzalimi kawannya tadi. Tidak kira sama ada daripada sudut ucapan ataupun tindakan. Okey, dia tak buat apa-apa. Dia tidak melakukan apa-apa. Sebagaimana orang yang dengki pada kategori yang pertama. Jika kategori yang pertama tadi, dia bersungguh-sungguh bukan untuk menghilangkan nikmat yang ada pada kawan tadi. Tapi jika kategori yang kedua, dia tak buat apa-apa. Ya, cuma dengki gitu je. Tak suka, nyampah aku. Macam tu, menyampah. Macam bagus sangat. Macam itulah dalam hati, tak suka. Dengki yang pada kategori yang kedua ini. Jika kita merujuk kepada pendapat Al-Hasan di situ. Dalam kitab kita juga disebutkan begini, diriwayatkan dari Al-Hasan rahimahullah, bahawa beliau berpendapat orang seperti itu tidak berdosa dengan iri semacam ini. Ini pendapat Al-Hasan. Dia kata kalau begitu keadaan orang ini kan, dia tak berusaha untuk menghilangkan nikmat kawan dia itu tadi kan, kerja yang kawan dimiliki ataupun apa-apalah kebahagiaan yang kawan dia ada dan sebagainya kan. Dia tak buat apa-apa. Dia cuma dengki dalam hati dia dan memang dia tak suka. Dan di sini, kalau menurut kepada pendapat Al-Hasan, orang itu tidak berdosa. Namun muslimah ada perinciannya berkenaan orang yang dengki pada kategori yang kedua ini. Ya, jangan main-main, tak dosa, tak apalah, Ustazah, boleh aku dengki kat dalam hati. Tak boleh. Maknanya kena faham juga bagaimana keadaan itu. Ya, bagaimana keadaan itu. Baik, ada dua jenisnya yang dijelaskan dalam kitab kita. Kalau kita rujuk di bawah itu kan, disebutkan begini, ada dua macam. Ya, ada dua macam, iaitu ada dua jenis mereka yang berada pada kategori yang kedua. Pertama, dia tidak boleh menghilangkan rasa dengki dari dirinya sehingga dia menjadi yang terkalahkan atas hal itu. Maka dia tidaklah berdosa kerananya. Dia tak boleh nak hilangkan. Bagi saya ini ramai orang begini. Ya, na'udzubillah lah kalau kita begitu. Tapi bagi saya ramai orang begini. Dia tak boleh nak hilangkan perasaan dengki dia. Dia kalau nampak aja ada orang dapat satu yang lebih daripada dia tak suka. Tak puas hati, tak suka kan. Tapi dia tak buat sebagaimana orang yang berada pada kategori yang pertama tadi.
usaha nak hilangkan, fikir 24 hours, macam mana 24 jam siang, malam, pagi, petang, macam mana aku nak buat orang tu susah supaya dia tu jadi orang yang tak ada apa yang dia ada. Itu pada kategori yang pertama. Tapi kategori yang kedua ini tidak. Ya. Kalau dirujuk pada jenis yang pertama, yang disebutkan dalam kitab kita itu tadi, kan? Dia kata orang ni dia tak boleh nak hilangkan. Dia macam nampak dia tak suka. Macam gitulah kan. Nampak tak suka, dengki macam nyampak tak suka dengan orang ni. Kenapa dia dapat job tu kenapa bukan aku dapat? Macam tu lah. Kan kadang-kadang, betul tak? Dalam hidup kita, bila kita nampak ada kawan kita mungkin dia dapat benda sedikit yang lebih, kita mesti tanya, kenapa aku tak dapat? Asal pula dia dapat? Aku lagi bagus daripada dia apa? Betul tak? Kadang-kadang ada rasa yang begitu dalam hati kita. Asal dia dapat aku kerja lama kat sini, dia pula yang dapat. Dalam hati kita. Kita kata sedemikian. Jadi ini jenis yang pertama. Yang mana benda tu dia datang semula jadi. Kita datang terus-terus dalam hati kita. Dia macam bukan kita plan, bukan apa, tiba-tiba dia macam tak suka. Tiba-tiba macam, kenapa bukan aku, kenapa dia dalam hati gitu. Tiba-tiba sahaja. Sebab itu dia kata pada jenis yang pertama ini, dia tak dapat elakkan. Kan? Benda itu dia tak, satu dengki yang tak boleh dia hilangkan dalam diri dia. Dan dia menjadi terkalahkan kerana hal itu. Jadi kalau benda dengki yang ada macam kita cuma just rasa gitu saja, terus dia macam hilang. Okay? Rasa gitu saja terus hilang perkara itu, dia kata begini, maka dia tidaklah berdosa dengannya. Dah rasa gitu sudahlah, sampai situ saja. Maknanya dia tak melirik-lirik sampai ke malam fikir ke apa kan. Waktu itu saja maksudnya di sini. Okay? Waktu itu saja kita rasa macam, kenapa pula dia naik pangkat, asal bukan aku macam gitu. Waktu itu saja, lepas keluar meeting, lepas sudah. Tak ada lagi dah perasaan tu. Ya, rasanya hanya pada waktu itu sahaja. Sebab itu tidak berdosa. Beza pada yang jenis kedua. Ya, pada jenis yang kedua, dalam kitab kita dijelaskan begini. Orang yang menanam rasa dengki dalam dirinya secara sukarela. Sukarela maknanya dia memang, kalau tadi kan dia bukan nak perasaan tu datang, dia tiba-tiba dia ada pada diri dia, betul tak? Tapi kalau jenis yang kedua ni, dia memang sukarela, dia memang nak rasa sedemikian. Sehingga orang ini dia mengulangi, menampakkan pada dirinya sambil menghibur dirinya dengan berharap hilangnya satu nikmat dari saudaranya. Maka ini mirip dengan tekad yang kuat untuk melakukan kemaksiatan. Ya, jadi kita ada dua muslimah. Untuk kategori yang kedua, orang yang dengki pada kategori yang kedua, kemudian dia ada dua jenis. Jenis yang pertama, dia bukan sengaja benda tu dalam diri dia, tiba-tiba dia datang pada diri dia. Dia tidak boleh menghilangkan, maknanya kita kata dia tak boleh nak hilangkan perasaan itu dari dia sehingga dia menjadi terkalahkan atas hal itu. Perasaan yang tiba-tiba sahaja datang, kemudian perasaan itu tak dapat dielakkan. Ini ramai orang begini, ya, pada jenis yang pertama ini. Kategori yang kedua, jenis yang pertama. Dan dalam hal ini, jika begitu situasinya, tidak berdosa. Tapi, jika dia berada pada jenis yang kedua, perasaan itu memang tiba-tiba datang pada diri dia, tapi dia biarkan. Dan dia, kan, dalam hal ini, dia secara sukarela, memang benda tu tiba-tiba tapi memang tak suka. Dah tu dia ulangi lagi. Ulangi maksudnya dia biarkan perasaan tersebut dan dia nampakkan yang memang dia dengki dengan orang itu, walaupun ya muslimah, walaupun dia tak buat apa-apa. Dia tak buat apa-apa. Dia tak buat daripada sudut tindakan, daripada sudut ucapan untuk menghilangkan nikmat kawan itu tadi. Tapi dia nampakkan yang memang dia tak suka. Ada orang begitu, betul tak? Dia memang tak buat apa-apa. Dia tak fitnah. Dia tak buat sesuatu yang menyebabkan seseorang itu terlucut daripada jawatannya. Dia tak buat apa-apa. Tapi daripada diri dia nampak muka dia, riak wajah dia, gestures dia kan, nampak dia tak suka. Tengok kita macam menyampah gitu kan, tapi tak buat apa. Itu sahaja. Itu gitu-gitu sahaja. Kemudian, orang yang jenis kedua pada kategori yang kedua ini, dia menghiburkan diri dia bila ada apa-apa perkara yang berlaku kepada kawan itu tadi yang menyebabkan hilang nikmat dia.
Mungkin ada orang lain yang dengki sama macam dia. Tapi orang lain yang dengki ini sebentar ya. Okey. Minta maaf atas perkara-perkara yang tak dapat dielakkan berlaku. Baik, kita kembali ya Muslimah pada perbincangan kita. Manusia, insan yang jenis kedua pada kategori yang kedua ini, ya, dia memang tidak buat perkara-perkara untuk menghilangkan nikmat yang ada pada kawan yang dia dengki. Dia memang tidak buat apa-apa daripada sudut ucapan ataupun tindakan. Ya, dia memang tidak buat apa-apa. Tetapi untuk jenis yang kedua tadi, dia menghiburkan diri dia bila ada perkara-perkara lain kan yang berlaku kepada kawannya itu tadi yang menyebabkan hilang nikmat dia. Kita kadang-kadang macam ni Muslimah. Kita nampak orang yang kita tak suka, orang yang kita dengki, yang mula-mula jenis dengkinya pada yang pertama tadi dah kan, memang tak buat apa-apa, tak suka je. Tok kita dengar apa? Kawan kita cerita, alamak dia tu dah kena gini. Padan muka dia. Padan muka dia. Itulah. Hari tu aku dah agak dah. Ini namanya kita menghiburkan diri kita. Bila ada perkara-perkara yang tidak baik berlaku kepada kawan yang kita dengki tu tadi kan, yang mana kita tak buat apa-apa pada dia. Tapi bila berlaku sesuatu kepada dia, kita menghiburkan diri kita. Okey, dengan hilangnya nikmat daripada kawan itu tadi. Jadi, untuk jenis yang kedua tersebut, dosa, ya, walaupun kita kata jauh dari kemungkinan tidak melakukan aniaya, kita memang tak buat aniaya pada dia. Betul tak? Bukan kita yang hilangkan nikmat dia tu tadi. Kita pun kata, asal pula saya dosa? Saya tak hilangkan nikmat dia. Saya duduk one corner diam-diam dia tengok dia. Saya tak buat apa-apa, Ustazah. Betul, kita tak buat apa-apa. Tetapi, kita secara sukarela kita membiarkan perasaan dengki itu dalam hati kita. Kemudian kita biarkan, ya. Lalu kita, dalam hati itu kita memang berharap nikmat dia tu hilang. Tapi bukan kita yang buat. Bila hilang, kita pun suka terhadap apa yang berlaku kepada kawan kita itu tadi. Jadi ini, bila kita bincangkan tadi kan, disebutkan dalam kitab kita, orang tersebut dia berdosa kerana itu. Walaupun jauh kemungkinan, besar kemungkinan dia tu tidak buat perkara-perkara maksiat yang boleh menyebabkan kawan tadi dia hilang nikmatnya. Ya, cuma beginilah Muslimah. Kita lihat, bagi Ustazah, walaupun yang pertama ni, jenis yang pertama, dia tak dosa. Malah Al-Hasan rahimahullah, dia kata tak dosa benda tu. Yang kedua, baru dosa kan? Namun kedua-duanya terbaik elakkan. Elakkan kita menjadi insan yang berada pada kategori yang kedua. Walaupun kita ni Muslimah, kita tak buat apa-apa. Ya, kita tidak buat apa-apa yang menyebabkan hilang nikmat kawan kita tadi. Kita tak buat perkara-perkara yang menjatuhkan maruah dia contohnya, ataupun yang menzalimi diri dia untuk hilangkan nikmat yang dia ada. Kesenangan, kelebihan yang dia ada. Nama baik yang dia ada contohnya.
Kan kita tak buat apa-apa. Tetapi ia adalah rasa-rasa yang tidak baik bila kita biarkan dalam diri kita. Yang pertama tadi yang kita katakan, dia tak boleh, maknanya benda tu tiba-tiba datang pada diri kita. Okay, fine. Saya kata, jika perasaan itu tiba-tiba datang pada diri kita, pada waktu itu juga kita perlu hilangkan perasaan tersebut. Kerana begini muslimah, mula-mula dia akan berada pada yang pertama, yang tak dosa tadi. Tapi besar kemungkinan kita boleh berpindah kepada jenis yang kedua. Sebab apa? Dia memang asalnya sudah ada dalam diri kita. Sebab itu penting tak untuk kita halang diri kita berada pada jenis yang pertama dan kedua ini? Penting. Kerana kita bila yang pertama tadi kita biarkan, walaupun kita kata dia datang secara tiba-tiba, tapi kemudian kita biarkan, ia akan buat perasaan dengki itu duduk dalam hati kita. Ia tak baik untuk hati ini muslimah. Ia tak baik. Sebab itu kan, besar kemungkinan kita boleh berpindah pada kategori yang pertama. Bila kita membiarkan diri kita berada pada kategori yang kedua. Kerana perasaan itu sudah ada dalam hati kita. Ingat tak sebuah hadis Nabi yang Nabi kata apa? Ketahuilah dalam diri kita ni ada segumpal darah, segumpal daging. Jika ia rosak, maka rosaklah keseluruhan tubuh kita. Jika ia baik, maka akan baiklah keseluruhan tubuh kita. Apa ia? Al-qalb, hati kita ni. Bila kita biarkan dengki ada dalam hati kita, dia akan rosak muslimah. Hati itu akan jadi hati yang tidak cantik. Sebab itu penting kita bersihkan hati kita daripada dengki itu tadi. Kerana begini, hati yang mula ada perkara-perkara yang tidak baik, Nabi sebutkan dalam hadis yang lain, ya, dengan sanad yang sahih. Nabi kata apa? Dia akan ada nuktatun sauda. Dalam hati kita akan ada titik-titik hitam. Kita buat satu ataupun kita ada satu rasa yang tidak baik. Ada satu titik hitam dalam hati kita. Kita buat lagi, dia akan letak ada satu lagi titik hitam dalam hati kita. Selama mana kita biarkan, kita tak bertaubat kepada Allah, kita biarkan perasaan itu, bahlah tadi kan, kalau kita rujuk pada jenis yang kedua, dia menghiburkan diri dia dengan apa yang berlaku pada kawannya, walaupun bukan dia yang buat. Bukankah itu menunjukkan hatinya sudah hitam? Kita, kalau insan yang hatinya bersih, apa-apa yang diperoleh oleh teman kita, tak kira nikmat-nikmat apalah yang kita hendak ataupun yang kita tidak hendak, kita akan bersyukur dengan nikmat yang ada pada teman kita. Kita tak jealous, kita kata kita macam tak benci ke tak menyampah ke apa, kita alhamdulillah, kita happy dengan apa yang ada pada teman kita. Kita tak akan jadi jenis yang pertama ataupun kedua di sini. Kawan kita kan, kawan kita kata, aku dah nak kahwin lah, kawan kita nak kahwin, kita tak kahwin lagi kan? Kita menyampah. Bencinya, dengkinya, asal aku tak kahwin dulu, asal dia kahwin dulu macam tu. Ada orang begitu muslimah, ada. Dia tak suka. Kenapa member aku kahwin dulu, asal aku tak kahwin dulu, aku tunang dulu apa. Macam gitu. Aku tunang dulu apa. Dalam hati menyampah, benci dalam hati, minta-minta lah dia kahwin lambat lagi. Kita dalam hati begitu muslimah kita ni. Minta-minta lah ada apa-apa yang berlaku, biarlah lambat dia kahwin tu kan. Biar aku kahwin dulu daripada dia. Hati kita. Kalau betul kita kata itu kawan kita, yang kita panggil sebagai saudara sesama Muslim lah. Okay, kita fokus pada saudara sesama Muslim. Tapi kalau non-Muslim pun tak boleh ya untuk ada semikian ya. Kena ingat juga. Jangan mentang-mentang, Ustazah kata sesama Muslim. Kalau non-Muslim boleh. Tak boleh. Dua-dua tak boleh. Cuma sekarang saya nak tekankan di sini. Bila kita dengan kawan-kawan kan, ya, dengan kawan-kawan, kalau ada perasaan yang sedemikian, adakah kita seorang teman yang baik? Tak. Seharusnya kita bersyukur terhadap apa yang dimiliki oleh teman kita. Perkara-perkara baik yang ada pada dia. Kita doakan yang baik-baik pada dia. Bukan berada pada kategori, pada jenis yang kedua, pertama ataupun kedua.
Sebab jenis yang pertama, yang kedua ini, walaupun pertama tadi disebutkan dia tak dosa, tapi jangan jadikan ia sebagai ruang untuk kita menjadi insan yang berada pada jenis yang kedua. Sebab dia boleh bawa kita kepada jenis yang seterusnya. Akhirnya, bila manusia ataupun kita yang berada pada jenis yang kedua itu tadi, kita akan pindah. Saya kata kemungkinan besar kita akan berpindah pada jenis, pada kategori yang pertama. Ya, kita dalam hati ni rasa mula-mula, oh, dia tu kenapa tak hilang-hilang lagi nikmat dia tu kan? Kenapa tak susah-susah lagi orang tu? Geram pula aku tengok dia. Makin senang tu. Dia, sebab apa kita biarkan tadi secara sukarela kan? Perasaan itu dalam hati kita. Kemungkinan besar lama kelamaan hati kita yang dah semakin bertitik-titik dengan titik-titik hitam itu tadi dah jadi gelap, dah jadi keras, ia akan menyebabkan kita jadi insan dengki yang pada kategori pertama. Akhirnya kita akan buat sesuatu untuk menjatuhkan kawan yang kita dengki itu. Sebab itu kategori yang kedua ini dia masih lagi ada pada kategori yang amat berbahaya. Okey? Amat berbahaya. Cuma ialah kalau yang pertama tadi memang dia datang semula jadi, okey, dia datang begitu macam tak suka gitu kan. Cepat-cepat saya kata. Cepat-cepat istighfar kepada Allah, hilangkan. Alhamdulillah itu nikmat dia, bukan nikmat saya. Begitu keadaan kita ni. Ya, baik. Habis kita pada kategori yang kedua. Saya harap faham ya, dapat bezakannya kategori yang pertama dan kategori yang kedua. Kita masuk pada kategori yang ketiga. Oh, banyak Ustazah kategori hari ni. Yes, kita ada banyak kategori. So, kena faham betul-betul setiap kategori yang Ustazah jelaskan itu tadi. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada kategori yang ketiga, Muslimah. Dalam kitab kita menjelaskan begini. Mereka yang ada pada kategori yang ketiga, dengki yang ketiga ini, disebutkan bahawa dia tidak berharap hilangnya nikmat dari orang yang dia dengki. Dia memang dengki, iri hati kan, tapi dia tak ada perasaan nak supaya hilang nikmat itu. Dia tak ada perasaan yang sedemikian. Tetapi justru dia berusaha meraih seperti keutamaannya sambil berharap agar dia menjadi yang sepertinya. Ya, maka jika keutamaan itu adalah bersifat duniawi, maka tidak ada kebaikan padanya sebagaimana yang dikatakan oleh orang-orang yang menginginkan kehidupan dunia. Okey, baik. Saya pergi satu persatu terlebih dahulu. Mereka yang berada pada jenis yang ketiga ini, ya. Kategori yang ketiga, dia memang ada rasa iri. Dalam hatinya ada rasa iri. Tapi mereka yang berada pada kategori yang ketiga, dia tidak mengharapkan supaya nikmat orang yang dia iri hatikan itu tadi hilang. Itu tak ada pada diri dia. Beza bukan dengan yang pada kategori pertama dan kedua? Ya. Jadi, kalau kita berada pada kategori yang ketiga ini, kita tak nak hilang nikmat tu tadi. Betul tak? Tapi kita berusaha mendapatkan sebagaimana kelebihannya dan kita berharap menjadi sepertinya. Kita nampak kawan kita ni bijak, ya. Kawan kita pandai, contohnya kan. Kita tak kata biar satu hari dia bodoh. Kita tak kata begitu kan. Oh, pandai betul si Sakina tu. Biar satu hari dia bodoh lah, menyampah aku tengok dia. Contoh kata gitu kan. Menyampah aku. Sikit-sikit je setiap semester straight A's, best student kan, menyampah aku tengok dia. Biar satu hari bodoh dia dulu. Kita tak kata gitu. Kalau kata gitu maknanya kemungkinan itu pada kategori pertama dan kedua. Sekarang yang ketiga ini, kita tidak ada rasa yang sedemikian. Kita nampak kawan kita bijak, kawan kita pandai, Masya Allah, tabarakallah, begitu ya keadaannya. Kita malah berusaha untuk kita jadi seperti dia. Kan? Kita nampak, maknanya dia menjadi satu benda yang memotivasikan diri kita. Dalam keadaan kita rasa macam iri tadi kan, kita rasa iri dia macam, alah kenapa dia pandai, macam tu kan, jealous kan dia pandai, kenapa dia pandai cakap, kenapa aku tak pandai cakap. Dalam masa yang sama kita usaha
supaya kita dapat keutamaan yang sama sebagaimana dia, tapi kita tak usaha untuk hilangkan nikmat yang ada pada kawan kita itu tadi. Ya, maka di sini dia berikan kepada dua penjelasan tentang perkara yang kita irikan itu tadi, tapi kita tak menyebabkan ataupun kita tak mengharapkan hilang nikmat kawan kita. Cuma adakah ia berkaitan tentang dunia ataupun ia berkaitan tentang akhirat kita? Jadi di sini disebutkan begini, ya. Jika ia berkaitan dengan dunia, kan, sebagaimana dalam kitab sebutkan, maka jika keutamaan-keutamaan itu adalah bersifat duniawi, maka tidak ada kebaikan pada dia. Jika ia bersifat duniawi, contohlah, kita kata, kawan kita tu memang kaya. Ya, kita nampak kawan kita sebagai seorang yang kaya. Kita tak ada, kita memang jealous lah, dengki kan, iri-iri hati dalam hatinya. Oh, kaya dia, alamak dia kaya macam tu. Ada perasaan itu, tapi kita tak hilangkan nikmat dia. Kita tak usaha buat sesuatu yang menyebabkan dia jatuh miskin. Bahlah kita menjadi insan yang berusaha siang dan malam untuk menjadi kaya. Dan ini adalah berkaitan keduniaan. Ya, kita usaha siang malam kita nak jadi kaya sebagaimana dia. Dia usaha dia lah, kita usaha kita. Tapi kita usaha untuk menjadi sebagaimana diri dia. Ya, tanpa kita buat apa-apa untuk menghilangkan kekayaan yang ada pada kawan kita itu tadi. Maka di sini, jika ia berkaitan dengan dunia tadi, kaya semata-mata kita nak itu saja dan kita usaha 24 hours, siang dan malam, pagi petang supaya kita jadi orang yang kaya kan? Kalau kita rujuk kepada perbincangan kitab kita, dia kata ia tak bawa apa-apa manfaat bagi diri kita. Walaupun kita tak hilangkan nikmat yang ada pada kawan kita tadi, nikmat kekayaan yang ada pada kawan kita tadi. Ini sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Qasas. Di dalam kitab kita juga ada ya, Muslimah, ayatnya dinyatakan di situ. Iaitu, pada ayat yang ke-79, apa kata Allah? Allah ceritakan berkenaan dengan kisah Qarun. Apabila orang ramai melihat kekayaan yang dimiliki oleh Qarun, yang mana Qarun ini dia sombong dengan nikmat kekayaan yang dia miliki. Betul tak? Dia tidak mahu membantu orang lain, bahkan dia show off. Dia tayangkan kepada orang nikmat-nikmat yang dia ada. Kan kunci perbendaharaan itu sengaja dia bawa. Dia berseret bawa untuk tunjuk pada orang ramai. Aku kaya macam tu. Kau ada? Macam tu lah kan. Dia kata kau ada, tak ada kan? Macam tu. Jadi bila orang ramai ni yang melihat kekayaan Qarun, ada di kalangan mereka yang berangan-angan dan berharap untuk mendapatkan sebagaimana Qarun. Sebab itu, kalau kita rujuk pada surah Al-Qasas ayat yang ke-79 ya Muslimah. Apa kata Allah? Ada di kalangan mereka yang mengatakan, Ya laita lana mithla ma utiya Qarun. Innahu ladhu hazzin azim. Mereka kata, semoga kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Sesungguhnya dia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Kita nampak kawan kita kaya tadi, kita pun berangan untuk dapatkan sebagaimana yang dimiliki oleh kawan itu tadi. Kita berusaha untuk dapatkan sebagaimana dia. Tetapi jika ia berkaitan tentang kekayaan itu semata-mata yang berkaitan dengan keduniaan kita, maka ia adalah satu perkara yang tidak mendatangkan kebaikan. Sebab itu Muslimah, sila rujuk pada ayat yang berikutnya dalam surah Al-Qasas, iaitu ayat yang ke-80. Di kalangan mereka yang berilmu pada zaman itu, bila mereka mendengar ada di kalangan orang ramai yang berharap untuk mendapatkan sebagaimana Qarun, mereka lalu menasihati orang-orang yang berangan-angan ini. Apa kata mereka? Allah Subhanahu wa taala rekodkan dalam Al-Quran pada ayat yang ke-80. Apa kata Allah? Wa qala allazina utul ilm wailakum thawabullahi khairul liman amana wa amila salihah wa la yulaqqaha illa sabirun. Mereka kata, kecelakaan yang besarlah bagimu. Pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh.
Maknanya mereka nak kata kepada orang yang berangan-angan ini, jangan ada satu keinginan untuk menjadi sebagaimana Qarun, yang mana dia sibuk dengan kekayaannya. Dengan kekayaan itu, dia menjadi orang yang menundukkan ataupun memijak maruah orang lain. Menjadi orang yang tidak mahu membantu orang yang memerlukan. Bahkan dia sombong, dia kata apa? Apa yang aku ada ialah kerana usaha aku. Orang lain tak berhak untuk sibuk-sibuk dengan apa yang aku usahakan. Maka sebab itu, di kalangan ahli ilmu pada masa itu menasihatkan mereka, jangan jadi sebagaimana Qarun. Ya, bila kita usaha siang dan malam, nak jadi sebagaimana Qarun, nak dapatkan harta sebagaimana Qarun, ia adalah usaha ataupun kecemburuan, kedengkian yang sia-sia. Tetapi muslimah, kita ada pada satu keadaan yang mana apabila kita cemburu, kita ada rasa iri dengan orang yang mana dia berusaha untuk amal solehnya. Sebab itu dia kata begini, jika ia berkaitan tentang akhirat, yang kita cemburukan itu tadi, yang kita angan-angankan itu tadi, maka ia adalah terbaik. Dan hal ini disebut sebagai ghibtah. Satu iri. Dia sama macam hasad, macam dengki, tapi ia adalah dengki yang baik, yang dibolehkan dalam agama kita. Ya, yang dibolehkan dalam agama kita. Sebab itu dalam kitab kita di sini ya, ada disebutkan berkenaan dengan satu hadis. Apa kata Nabi SAW tentang mereka yang berada pada kategori yang ketiga ini, yang masuk pada urusan akhirat itu tadi. Nabi SAW ada menyebutkan dalam sebuah hadis yang sahih. Nabi SAW menyatakan begini kepada kita muslimah. Nabi kata, la hasada illa fitnatain. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahul Qur'an fahuwa yatluhu ana al-layli wa ana an-nahar. Wa rajulun atahu Allahu malan fahuwa yunfiquhu ana al-layli wa ana an-nahar. Nabi kata tidak ada hasad. Perasaan hasad kita ini dia tidak boleh ada melainkan untuk dua perkara ataupun dua keadaan ataupun kepada dua insan. Apa dia? Pertama, Nabi kata di sini ialah bila kita rasa dengki, kita rasa iri kepada seorang lelaki ataupun seseorang yang mana kita nampak dia Allah berikan kepada dia dengan Al-Quran. Maksud Allah berikan kepada dia dengan Al-Quran, dia Allah berikan peluang untuk memahirkan diri dia dalam pembacaan Al-Quran. Bacaan Al-Qurannya bagus, tajwidnya Masya Allah, Tabarakallah, taranumnya, semua lengkap, qiraatnya baik. Kan pembacaannya Allah berikan, itu maksudnya Allah berikan pada dia Al-Quran. Dia tu ada kelebihan daripada sudut pembacaan Al-Quran itu tadi. Ya, kemudian dia Allah berikan kepada dia dengan nikmat yang bagaimana? Yatsluhu ana al-lail wa ana an-nahar. Yang mana dia sepanjang hidup dia Al-Quran sahaja. Dia baca pagi, petang, siang, malam. Sepanjang malam, sepanjang petang dengan Al-Qurannya. Kita nampak, kita rasa iri. Ini kita panggil sebagai ghibtah. Kita rasa iri. Masya Allah, Tabarakallah. Orang tu, dia, aku rasa macam, kenapa ya aku tak jadi macam dia? Perasaan sedemikian ada dalam diri kita. Kan? Jealousnya, kenapa bagus lah dia boleh baca Quran kan, asal aku tak boleh jadi macam dia Allah, kenapa? Ini perasaan yang ada dalam diri kita bila kita nampak ada orang yang bagus pembacaan Al-Qurannya. Pertama. Kedua, Nabi sebutkan begini muslimah. Ya, tadi yang orang yang pertama. Kedua, bila kita nampak ada orang yang Allah berikan pada dia dengan harta. Dengan harta yang melimpah ruah. Dia memang kaya. Kan kaya. Tapi kayanya tak sebagaimana Qarun itu tadi muslimah.
Korun tu lain kaya dia. Tapi ini dia kaya. Namun dengan kekayaan dia, kita lihat, Masya Allah, dia menginfakkan hartanya di jalan Allah setiap masa. Kita nampak dia je sedekah. Kita nampak dia sedekah kan keadaan semikian. Kita pun kata, kenapa ya aku tak ada duit macam dia yang menyebabkan aku boleh bersedekah? Cemburu aku ni. Jealous betul lah. Kenapa dia asyik sedekah je? Kenapa aku tak sedekah? Kenapa aku tak boleh jadi macam dia? Dia perasaannya sedemikian. Ini sebenarnya dengki tau. Tapi dengki yang baik. Yang mana dia, yang kategori yang ketiga, jangan lupa ya. Kita tidak ada rasa untuk menghilangkan nikmat itu tadi. Yang ada pada orang yang begini. Tak ada pun kita rasa. Lain lah kalau kita rasa kita nampak dia bersedekah. Sikit-sikit sedekah, menyampah. Mudah-mudahan satu hari miskin lah kau. Ini tak bagus. Ini kategori pertama ataupun kategori yang kedua. Tapi kategori yang ketiga ni tidak begitu muslimah. Kita nampak orang sedekah, sikit sedekah. Bagusnya dia, rasa aku tak macam gitu, dengki betul lah. Rasa macam tak puas hati lah gitu kan. Kita rasa tak puas hati. Kenapa asyik dia sedekah? Kenapa aku tak jadi macam dia? Begitu keadaannya orang yang dengki pada kategori yang ketiga ini. Ya. Kemudian ada dalam sebuah hadis yang lain, masih lagi dalam riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Nabi SAW menyebutkan tentang satu lagi insan yang mana kita boleh ada rasa dengki pada dia. Okay. Dalam hadis ini, masih lagi, ya, matanya hampir serupa dengan yang pertama tadi. Nabi kata begini, Muslimah. La hasada illa fitnatain. Rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haqqi. Wa rajulun atahu Allahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Nabi kata, tidak boleh ada hasad atau dengki kecuali pada dua hal. Pertama, kepada orang yang dikurniakan Allah harta kekayaan. Lalu dia membelanjakannya pada kebenaran. Ini ada kan pada hadis kita yang tadi kita baru baca, betul tak? Ya, ada disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis yang baru tadi kita baca. Iaitu orang yang ada kekayaan, lalu dia menginfakkan hartanya pada jalan kebenaran. Iaitu pada jalan Allah SWT. Di sini, Nabi SAW sebutkan tentang yang kedua, yang tidak ada pada hadis yang tadi baru kita baca. Iaitu Nabi sebut, وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ حِكْمَةً فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا. Dan yang kedua, kepada seseorang yang diberikan Allah hikmah, iaitu ilmu, dan dia mengamalkan dan mengajarkan ilmunya. Okey? Jenis yang kedua itu. Jadi kita lihat di sini, ada tiga. Ada tiga insan ataupun ada tiga jenis manusia yang Nabi kata boleh kita dengki kepada dia. Satu, yang baca Al-Quran tadi, yang ada kemahiran pembacaan Al-Qurannya. Kedua, ialah orang yang kaya yang dia menginfakkan hartanya di jalan Allah. Ketiga, mereka yang ada ilmu, dia mengamalkan ilmunya, lalu dia mengajarkan ilmunya. Ada tiga jenis insan yang Nabi SAW sebutkan. Namun Muslimah, kita lihat begini. Walaupun Nabi SAW sebutkan hanya tiga insan itu sahaja, tetapi secara keseluruhannya boleh kita fahami. Mereka yang buat amal soleh. Ya, kita nampak ada orang buat perkara-perkara yang baik. Mereka yang melakukan amal soleh, yang betul-betul dia istiqamah dalam amal solehnya, tidak kira sama ada dalam pembacaan Al-Qurannya, dalam pembacaan menginfakkan hartanya, dalam dia mengajarkan ilmunya ataupun dalam keadaan dia menuntut ilmu itu tadi. Jika perkara itu ia berkaitan tentang akhirat, ya, ia berkaitan tentang amal soleh, perkara-perkara yang baik, boleh sahaja bila kita ada rasa yang begini kepada mereka. Tak semestinya untuk tiga keadaan itu sahaja. Contohnya, Nabi pernah berharap, yang mana Nabi SAW pernah berharap untuk mendapatkan mati syahid. Kan? Nabi pernah berharap supaya baginda mati syahid, tapi Nabi tidak mati syahid dalam peperangan, tidak. Ataupun contoh, kita nampak orang ini istiqamah solat malamnya. Setiap hari dia solat malam, kita nampak, Masya Allah. Kita rasa kenapa aku tak jadi macam dia? Ini perasaan yang baik. Kita dengki tadi memang cemburu lah kan.
orang tu asyik solat malam, kita tak dapat macam gitu. Ini boleh sahaja. Ataupun kita nampak ada orang yang dia sentiasa membantu orang lain kan, yang memerlukan, ataupun dia adalah orang yang berbakti kepada kedua ibu bapanya, yang mungkin kita tidak ada ibu bapa lagi, ataupun kita ada ibu bapa tetapi kita tidak berbakti kepada kedua ibu bapa kita sebagaimana dia. Bukan kita kata kita tak baik, kita ada mak dan ayah, ada, tapi kita memang berbakti juga, tapi tak sama sebagaimana orang yang kita nampak tu tadi. Lalu kita pun kata, dia tu bagus sangat dengan mak dia. Macam mana? Macam tu perasaan tu. Kenapa dia tu? Heran aku. Ya Allah, kenapa macam itu? Kenapa aku tak jadi macam dia? Dan dalam hal ini, ada hadisnya yang Nabi SAW sebutkan. Nabi elaborate lagi, Nabi jelaskan lagi keadaan orang yang dengki ini. Ya, Nabi kata begini, Muslimah. Nabi ceritakan tentang hal ini. Nabi kata, tidak boleh ada hasad. Ini contoh ya Nabi berikan. Tidak boleh ada hasad melainkan pada dua perkataan. Pertama, rajulun 'allamahu Allahul Quran fahuwa yatluhu ana al-laili wa ana an-nahar fasami'ahu jarun lah faqala laitani utitu mithla ma utiya fulan fa'amiltu mithla ma ya'mal. Nabi kata tidak ada hasad kecuali pada dua perkara, iaitu seseorang yang telah diajari Al-Quran. Maknanya dia, yang tadilah saya kata, Allah berikan peluang kepada dia untuk memahirkan dirinya dalam pembacaan Al-Quran. Lalu dengan kemahiran yang dia miliki, dengan ilmu Al-Quran yang dia miliki, apa kata Nabi? Dia membaca Al-Qurannya siang dan malam. Pembacaan Al-Qurannya kemudian didengar oleh jirannya. Jirannya dengar, orang ni baca Al-Quran siang malam, ya Allah. Laitani, lalu apa yang orang ini kata, jirannya ini katakan, moga-moga aku dapat sebagaimana yang dia ada pada orang yang baca Al-Quran itu. Ya, dia kata apa? Laitani utitu mislama utiya. Moga-moga ataupun alangkah baiknya jika aku diberikan sebagaimana apa yang diberikan kepada si fulan. Tapi adakah dia nak hilangkan nikmat si fulan tu tadi? Kan? Adakah dia kata dalam kalimat yang ini, siang malam asyik baca Quran je, bising, memekak, menyampah aku dengar. Kan, moga-moga Allah hilangkan suara dia tu lah. Macam tu kan? Adakah begitu? Tak. Tapi dia kata apa? Alangkah baiknya jika apa yang Allah berikan kepada dia, aku juga dapat sebagaimana dia. Kerana apa? Supaya aku dapat beramal sebagaimana dia. Ini orang yang hasad dalam keadaan yang baik, begitu ucapan dia, Muslimah. Ya, ini boleh tak menjadi masalah. Dan ada juga yang kedua di situ. Nabi SAW sebutkan kepada kita. Apa kata Nabi? Nabi kata apa? Ataupun kita nampak ada seorang lelaki, ataupun ada orang lah, yang mana dia atahullahu malan fahuwa yuhlikuhu fil haqqi. Allah berikan kepada dia dengan harta, lalu dia menginfakkan hartanya di jalan Allah, di jalan kebenaran. Dan kita nampak orang ini. Bila kita nampak orang ini, apa yang kita kata pada diri kita? Laitani utitu misla ma utiya fulanun fa'amiltu misla ma ya'mal. Moga-moga ataupun alangkah baiknya aku ada sebagaimana orang yang dapat menginfakkan hartanya di jalan Allah itu tadi. Supaya apa? Aku dapat beramal sebagaimana orang itu beramal. Ini dengki yang baik. Dengki yang dibolehkan. Kita nampak ataupun kita dengar orang tu, ya Allah, dia siang pagi, petang, siang malam mengajar je tu kan. Mengajar je siang malam. Tak penat-penat ke dia tu? Ya Allah, mudah-mudahan Allah berikan aku kurnia sebagaimana dia boleh mengajar siang pagi, petang, siang malam. Kan, supaya aku dapat beramal sebagaimana dia. Sebab mengajar ilmu agama ni adalah satu benda yang kita panggil sebagai amal soleh kita. Ataupun kita nampak kawan kita kan, dia tu asyik pagi, petang, siang malam, asyik dia je. Asal aku online je aku nampak is watching kan. Asyik aku nampak nama dia je kan. Tak ada orang lain ke? Pergi Masjid Yusof Ishak nama dia. Pergi Masjid Al-Mutakin nama dia. Aku pergi Masjid Asyakirin nama dia. Semua nama dia, tak ada nama orang lain ke? Kita ni rasa di situ waktu tu
Kita pun doa, mudah-mudahan Allah berikan kepada aku kekuatan sebagaimana dia. Dapat menuntut ilmu sebagaimana dia. Supaya aku dapat beramal sebagaimana dia. Itu doa kita. Bukan kita kata tak habis-habis nama dia ni. Tak ada orang lain kat sini. Ya Allah. Balik-balik aku pergi sana nama dia. Aku pergi sana nama dia. Macam mana tak ada orang lain? Itu tak bagus lah namanya. Kan itu adalah rasa yang tak baik. Tapi kalau perasaan itu ada kerana kita nak usaha jadi sebagaimana dia dan bahkan kita nak berusaha beramal soleh sebagaimana dia, maka ini dibenarkan. Orang yang berada pada kategori yang pertama, kategori yang ketiga ini dibenarkan. Dan jangan lupa muslimah, kita ada mereka yang berada pada kategori yang keempat, yang mana levelnya lebih tinggi daripada level yang ketiga. Okey, iaitu kita lihat begini. Orang yang berada pada kategori yang keempat, bila dia ada rasa dengki, dia berusaha menghilangkannya. Bahkan dia berbuat baik kepada dia. Kepada orang tu tadi kan, dia mendoakan dan menyebarkan kelebihan-kelebihan dia. Yang mana rasa iri ini terus berubah menjadi cinta. Ia menjadi kasih sayang. Sebab itu tadi muslimah saya kata, bila kita berada pada kategori yang kedua itu tadi, kita kena usaha untuk hilangkan rasa itu. Walaupun pada awalnya ada. Kerana apa? Bila kita berjaya menghilangkan, bahkan kita mendoakan yang baik-baik kepada kawan kita yang dapat nikmat tersebut, kita pun buat baik. Buat baik ni bukan sebab buat baik yang ada udang di sebalik ni bukan gitu. Ada udang di sebalik batu, bukan gitu. Tapi buat baik yang betul-betul ikhlas. Memang kita buat baik kepada dia kerana dia adalah kawan kita. Begitu. Di sini kita lihat perbuatan-perbuatan kita tadi kan, yang berbuat baik kepada dia, tidak menzalimi dia kan, bahkan berusaha membantu dia supaya dia itu mantap lagi kedudukan dia, sokong dia, support dia, tu kan tadi kan. Lalu kita pun menyebarkan kelebihan-kelebihan. Maknanya ini bukan kita kata nak mengangkat ni, menyebarkan kelebihan-kelebihan tu. Ada orang je memang sengaja nak angkat orang lain kan. Tak betul pun dia sebut, you memang baik, padahal tak baik. You memang baik, engkau kena percaya je kat aku. You bagus, padahal tak bagus. Itu lain lah. Itu lain ceritanya. Kan? Tapi di sini memang betul. Kawan kita adalah orang yang baik. Kawan kita adalah memang orang yang bagus. Kan di situ kita pun sebarkan kelebihan-kelebihan dia. Kebaikan yang dia ada. Di sini, keadaan itu tadi, dia akan mengubah situasi. Ya, mengubah situasi daripada iri itu kepada cinta. Dia bahkan dalam keadaan ini muslimah, kita dapati orang yang begini, dia kalau boleh, biarlah kawan itu jadi lebih baik daripada diri dia. Ya tak apa, jadi lebih baik daripada saya. Kalau dapat jadi lebih baik daripada saya, itu yang seharusnya ada pada diri kita. Kan? Saya ni muslimah, kalau ada student jumpa saya, dia kata, Ustazah doakan saya jadi macam Ustazah. Saya kata tak. Saya nak awak jadi lebih baik daripada saya. Kalau awak nampak saya baik, saya nak awak jadi lebih baik daripada saya. Kita nak begitu. Ya, kita nak sedemikian yang ada pada para pelajar kita. Yang mana nanti kemudian bila dia lepas dia graduate, dia akan berdakwah, biar dakwahnya lebih baik daripada kita, biar dakwahnya lebih bagus daripada kita, biar ramai orang yang lebih mendapat manfaat daripada dakwahnya daripada kita. Tak apa. Sebab kelebihan masing-masing. Rezeki juga masing-masing muslimah. Ya, sebab itu kita kata begini. Mereka yang berada pada kategori yang keempat, tingkat imannya adalah yang paling tinggi. Tidak semua orang boleh berada pada kategori yang keempat ini. Bukan mudah untuk kita menghilangkan rasa dengkinya. Kita, mungkinlah ada di kalangan kita, bila kita nampak, alah dia tu dulu student aku, tak jadi gitu. Kalau tak kerana aku, tak jadi gitu. Dia tu kan, Ustazah Sakinah tu, kenapa jadi gitu? Aku ajar dia, kalau kalau bukan kerana aku tak jadi gitu tu, tengoklah siapa guru dia. Dia bukan begitu keadaannya.
itu kita tak panggil orang yang level tingkat tinggi ni muslimah. Sebab apa dia rasa orang itu jadi sedemikian kerana dia. Bukan begitu. Tapi orang yang berada pada kategori yang keempat ini, Masya Allah tabarakallah, dia akan sentiasa mendoakan yang baik-baik. Yang ada dengan nikmat yang ada pada orang itu ataupun temannya, siapa sahaja. Yang dia mengubah ia menjadi cinta. Ya, mengubah ia menjadi cinta yang akhirnya bagi dia, ini nikmat Allah. Allah berikan pada masing-masing hambanya yang Allah ingini. Persoalan yang ingin saya tinggalkan pada hari ini, kita siapa untuk mempertikaikan nikmat yang Allah berikan kepada orang lain? Sedangkan nikmat yang kita miliki ini muslimah, ia adalah nikmat daripada Allah, bukan nikmat kita. Maknanya bukan nikmat yang daripada diri kita sendiri. Apa-apa nikmat yang kita ada, tidak kira sama ada daripada diri kita, yang ada pada diri kita, ataupun yang ada pada teman kita, ataupun ada pada sesiapa sahaja pun, ia adalah nikmat daripada Allah. Bila ia adalah nikmat daripada Allah, adakah wajar kita yang hamba ini ingin dengki kepada nikmat-nikmat tersebut? Tidak wajar. Yang sehingga kita rasa kita nak hilangkan nikmat-nikmat itu. Sebab itu begini muslimah, bila kita nak rumuskan perbincangan berkenaan dengan dengki pada kategori-kategori itu tadi kan, dia begini. Kategori yang pertama, kategori yang kedua, jangan sesekali ada pada diri kita. Letakkan diri kita berada pada kategori yang ketiga, kalaupunlah kata kita nak dengki itu tadi. Ya, okey. Kalau kita kata nak dengki sangat, okeylah boleh. Tak apa, nak dengki sangat kau. Tak apalah. Tapi letak pada kategori yang ketiga. Letak pada kategori yang keempat. Kan? Walaupun ada rasa dengkinya, tapi dengki yang baik ni muslimah. Dengki yang mendatangkan pahala. Dengki yang disebut oleh Nabi SAW dalam hadisnya. Yang Nabi kata, boleh untuk ada dengki yang sedemikian. Jika kita berada yang pertama, yang kedua, walaupun tadi kita bincangkan, tapi yang kedua tadi ada kata tak dosa. Betul. Yang kedua itu tadi ada jenisnya yang disebutkan tadi kita bincangkan tak dosa. Tapi ia adalah bahaya. Ia adalah bahaya yang boleh bawa kita kepada kategori yang pertama. Sebab itu, sebolehnya muslimah, kategori pertama, kategori yang kedua, hilangkan daripada diri kita. Pastikan kita berada pada kategori yang ketiga dan yang keempat. Kerana apa? Yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini adalah keredaan Allah. Yang kita inginkan dalam kehidupan kita ini adalah hati yang suci, bersih daripada sebarang penyakit hati. Tapi, kalau kita biarkan diri kita berada pada pertama, kedua, hati kita akan rosak. Rosaklah keseluruhannya. Dan kita tidak mahu amal ibadah kita juga turut rosak. Kerana apa? Kita berada pada kategori yang pertama dan kedua itu tadi. Kalau boleh, usahakan kita berada pada kategori yang ketiga dan keempat. Lebih-lebih lagi yang keempat. Kerana apa? Ia berada tingkat keimanan yang paling tinggi. Okey muslimah, itu sahaja perbincangan kita untuk hari ini. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahannya ada manfaat daripada sudut perbincangan kita. Dan mudah-mudahan saya amat berharap kita sama-samalah, diri saya juga ya muslimah, dapat beramal dengan apa yang kita pelajari pada hari ini. Okey, mungkin ada soalan di sana. Mungkin saya boleh ambil satu ataupun dua jika ada soalannya ya, untuk diajukan kepada kita. Okey, bagaimana muslimah? Ada soalannya?
Mana admin ni? Di belakang pergi ke mana? Oh, okey. Dia dah tukar dia punya. Baik. Kita lihat ya, di sini ada, saya lihat terlebih dahululah. Sebab kadang-kadang ya Muslimah ada soalan yang mana saya dah jawab tadi. Ya, ketika saya syarah saya dah jawab soal jawapannya, dah berikan jawapannya. Mungkin masa tu tiba-tiba terkeluar, tiba-tiba terlintas ada soalan, terus kita type kan. Padahal saya dah jawab pada penerangan yang seterusnya. Okay, jadi saya takkan baca semualah ya. Tapi macam semua dah jawab dah ni Muslimah, soalan-soalan tu yang ada di situ. Ya, soalannya semua dah terjawab sebenarnya. Di sini contoh ada daripada Umi Soleha di situ kan. Jika kita iri hati, iri hasad atau iri atau hasad, contoh fulan A banyak berzikir, contoh zikir 1000 selawat, dan fulan B iri dan hasad dia pula berzikir 2000 selawat, dibolehkan ustazah tidak berdosa ya. Macam tadi yang kita sebutkan ya, berkenaan dengan hadis Nabi, kita iri tu tadi tapi kena cek juga. Ya, kena cek juga adakah kita tu memang iri tu iri yang nak lebih memperbaiki diri kita ataupun iri yang nak hilangkan nikmat orang itu tadi. Contoh kita nampak dia zikir lebih kan. So kita kata, mudah-mudahan Allah sakitkan dia lah supaya dia tak dapat zikir lebih, aku yang zikir lebih. Itu tak boleh. Itu dengki yang tak boleh. Tapi kalau sekadar kita just iri, dia zikir banyak ya, aku pun nak zikir lah lebih banyak daripada dia. Itu boleh sahaja, memang tak dosa pun. Tapi kena cek jugalah ya, apa yang ada pada hati kita tadi. Sebab kita sahaja yang tahu Muslimah. Perasaan-perasaan iri yang dalam hati kita tu iri yang pada kategori yang mana satu. Jadi kalau kita iri walaupun benda itu baik tadi kan, contoh kita kata orang tu tadi berzikir, itu baik. Memang tadi cuma kita kata kita boleh iri pada perkara berkaitan dengan akhirat, pada perkara yang baik, amal soleh boleh. Tapi kalau iri kita yang pada perkara amal soleh itu, iri yang tidak baik, contoh tadi untuk menghilangkan nikmat dia, itu yang dosa. Sampai kita kata dia ni asyik pergi umrah je. Mudah-mudahan satu hari miskin lah dia tak dapat pergi umrah. Ini benda yang tak baik, betul tak? Cuba kita nampak orang asyik pergi umrah. Dia asyik pergi umrah je. Mudah-mudahan satu hari saya pun ada rezeki dapat pergi umrah. Itu tak apa. Ataupun kita berusaha kumpul duit untuk pergi umrah contohnya. So itu tak ada masalah. Itu boleh saja. Beza dengan yang pertama tadi kan, sebab apa dia nak hilangkan nikmatnya. Mudah saya kata begini Muslimah. Dengki yang tak boleh, ya, dengki yang tak boleh itu bila kita ada rasa nak hilangkan nikmat kawan kita, nikmat orang lain, keutamaan-keutamaan yang Allah berikan kepada dia, kelebihan-kelebihan yang ada pada dia. Itu tak boleh. Walaupun tadi kategori yang pertama kategori yang kedua dia tak buat apa-apa, tapi dalam hati dia suka tak kalau nikmat itu hilang, suka. Tak boleh juga. Walaupun kita kata saya tak buat apa-apa Ustazah, saya cuma rasa macam tak suka dengan dia. Bila nikmat tu hilang, padahal muka dia bagus, miskin. Tak boleh juga. Ya. 1, 2 tak boleh. Tapi kalau pergi 3, 4, adakah kita ada rasa nak hilangkan nikmat orang tu tadi? Walaupun kita dengki, walaupun kita rasa macam cemburu, jealous ke apa? Tak. Kita tak ada rasa yang sedemikian. Sebab itu kategori 3 dan 4 dibolehkan. Okay, jadi kalau faham tentang pembahagian itu tadi kan, insya-Allah persoalan-persoalan kita pun terjawab. Ya, berkenaan dengan orang yang dengki. Baik. Perasaan dengki sama seperti penyakit ain, beza. Ya, Mira, dengki tak sama sebagaimana penyakit ain. Kalau kita ini panjang ni. Saya dah pukul berapa dah? Pukul 11. Panjang saya nak cerita. Okey, saya ringkaskan begini. Dengki tadi, kita memang tak suka. Ya, kita memang tak suka orang tu nikmat yang ada pada dia. Bahkan kita nak hilangkan nikmat tersebut. Ya,
bahkan kita rasa tak senang duduk ni bila nampak apa yang orang peroleh, itu dengki. Tapi kalau ain tidak, penyakit ain ini dia boleh berlaku pada sama ada perkara yang kita suka ataupun perkara yang kita tidak suka. Dan sama ada kita nak hilangkan nikmat dia ataupun kita tak nak hilangkan nikmat dia. Dia boleh berlaku dalam kedua-dua situasi itu tadi. Sebab apa? Ia hanya berdasarkan kepada pandangan mata kita sahaja. Kita tengok orang tu kan bagus dia. Macam tu kan. Boleh sahaja mendatangkan penyakit ain. Tapi jangan tanya dengan saya. Ustaz, macam mana kalau kita tengok orang kita bagus dah boleh jadi ain pada dia? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada daripada sudut saintifik untuk menjelaskan tentang hal itu. Kan ramai orang tanya saya, macam mana takkanlah kita tengok orang gitu je dah boleh jadi penyakit ain? Boleh. Walaupun ia tidak ada perasaan dengki. Walaupun kita tidak ada rasa nak hilangkan nikmat pada orang tu tadi. Dia cuma hanya pada pandangan mata sahaja. Penyakit ain ini. Dan orang tu pun tadi, dia yang mengainkan seseorang, dia bukan ada rasa dengki yang mana dia nak hilangkan nikmat orang itu. Tak, dia tak ada rasa sedemikian. Langsung tak ada rasa sedemikian. Tapi, hanya kerana dengan pandangan mata dia boleh menyebabkan seseorang terkena dengan penyakit tersebut. Jadi bahayalah penyakit ain ni. Sampai Nabi kata apa? Ia boleh mendatangkan kematian. Sebab ia pernah berlaku di kalangan sahabat sendiri. Sahabat dengan sahabat ni tak ada perasaan dengki muslimah. Ya, tapi ia berlaku sehingga jatuh sakit seorang sahabat yang mana dia terkena pandangan mata itu ain. Ain ni maknanya pandangan mata kita yang mana sama ada pandangan mata yang suka ataupun tak suka. Tapi yang berlaku kepada sahabat ini ialah kerana pandangan mata yang suka. So adakah kita nak kata dia tu dengki? Tak, dia tak dengki. Dia cuma sekadar memuji keelokan yang ada pada kawan dia. Sebab kawan dia ni dia terselak jubah je tu kan. Dia terselak jubah. Orang lelaki lah, lelaki dengan lelaki ni. Dia terselak jubah. Kemudian dia ternampak betis teman dia ini. Lalu dia kata, aku tak pernah nampak lah betis yang secantik itu, anak dara pun kalah. Gitulah saya nak guna ayat saya ni kan. Sebenarnya bukan gitulah ayatnya, tapi saya nak berikan faham ni. Dia kata anak dara pun kalah lah. Betis itu cantik betis dia. Dia pujilah betis temannya ni. Tapi kerana pujiannya itu tadi, pandangan mata dia yang dia ikuti dengan pujian itu tadi kan, menyebabkan temannya jatuh sakit. Ia menyebabkan temannya jatuh sakit. Jadi Nabi SAW ada satu masa tu, Nabi tanya, mana kawan ini? Kenapa tak datang solat? Nabi cari. Jadi bila ada di kalangan sahabat yang tak ada ni, Nabi akan cari. Kenapa sakit ke apa? Jadi mereka kata dia sakit. Dia sakit kuat. Nabi SAW pun pergi ziarah. Ya, teman yang sakit itu. Bila Nabi lihat dia, Nabi tanya, siapakah di kalangan kalian yang ingin membunuh saudaranya sendiri? Nabi tanya, apa yang berlaku? Lalu mereka pun ceritakan, dia ni puji betis ni kan. Nabi pun perintahkan dipanggil kawan yang puji tadi. Lalu Nabi suruh apa? Berwuduk. Nabi suruh berwuduk dan Nabi mandikan kawan dia yang sakit tadi. Tak silap saya nama dia Suhail. Suhail yang sakit tadi tu kan. Nabi perintahkan supaya dimandikan daripada bekas air wuduk teman yang memuji itu. Dan alhamdulillah sembuh teman itu. Yang saya nak ambil daripada kisah ini, kita lihat begini muslimah. Pandangan mata yang baik itu sebenarnya, dia menjadi ain kepada kawan dia. Dia menjadi ain pada kawan dia. Itu membuktikan bahawa penyakit ain, dia tak sama sebagaimana dengki. Ia tak sama sebagaimana dengki. Maka di sini ada lagi satu fact yang lain. Okey? Nabi ajarkan kepada kita, bila kita melihat sesuatu, sebut nama Allah terlebih dahulu sebelum kita nak puji seseorang, bagi mengelakkan berlakunya penyakit ain itu tadi. Tak nampak orang lain cantik ke apa kan, jangan terus-terus puji cantik. Jangan puji gitu. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Dimulai dengan Asma'ullah.
dipujai dengan, dimulai dengan kita panggil sebagai pujian kepada Allah terlebih dahulu. Ini yang Nabi ajarkan kepada kita. Ya, puji Allah terlebih dahulu, baru kita puji teman kita. Yang comel ke, yang cantik ke apa kan. Macam baby kita nampak baby ke apa kan. Jangan terus, comelnya anak kau, kau bagi makan apa ni, puji dulu, subhanallah, masya Allah, anaknya cantik. Begitu keadaannya. Ini adab. Adab ketika kita nak memuji seseorang supaya apa? Dia menjadi penghalang daripada penyakit ain itu. Ya, jadi sebab tu tadi saya kata ain dan hasad dia beza. Tidak sama. Apa beza dia? Sebab kalau ain ini dia boleh berlaku untuk kedua-duanya. Sama ada berbentuk pujian ataupun berbentuk yang bukan pujian. Ya, tapi kalau hasad yang dengki ni memang dalam hati dia. Dia masuk dalam hati dia, memang usahalah untuk menghilangkan perasaan itu tadi. Okey, wallahu a'lam bisawab. Saya rasa itu sahaja. Saya kira panjang juga perbincangan tadi kan yang saya jawab tadi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita dengan kekuatan dan juga kesihatan untuk kita bertemu di minggu hadapan. Ya, jadi saya harap apa yang dibincangkan pada hari ini ianya dapat diamalkan ya. Jangan dah bincang-bincang masih lagi juga dengki tu tak dengki kan engkau ada macam tu kan. Masih lagi dengki juga kita ni ya. Tak naklah macam itu kan. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan kita menjadi satu keinsafan dalam diri kita yang akhirnya kita dapat amalkan dan seterusnya kita pun menjadi kita panggil sumber yang baik lah bagi orang yang ada di sekitar kita. Okey muslimah, itu sahaja saya tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.